Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita dalam pengajian saraf, tasrif dan i'lal al-fatih saraf dalam kursus 3 bulan nahwu dan juga saraf. Di bulan yang ketiga lah. Jadi untuk pengetahuan sahabat-sahabat sekalian, kursus ini adalah julung-julung kalinya di Malaysia. Sebab ini metod ini daripada Indonesia, daripada Jogja. Daripada Jogja, Magelang, kita bawa datang ke Malaysia. Ini julung-julung kalinya yang berada di Malaysia selama 3 bulan kursus nahwu dan juga saraf. Kita bincang sebelum ini pada muka surat yang ke-50 kita sambung. 50, 51, 52 kita akan sambung. Bermula Safhah Khamsun. Safhah Khamsun, iaitu muka surat page yang ke-50. Kita bincangkan mengenai dengan apa? Atas wazan infa'ala. Sebelum ni ifta'ala. Kita bincangkan sebelum ni ifta'ala. Sebelum itu adalah fa'ala dan juga af'ala. Af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan fahuwa muf'ilun wa dhaka muf'alun af'il la tuf'il muf'alun af'il la tuf'il muf'alun. Itu dalam wazan af'ala yuf'ilu. Kemudian kita bincangkan yang sehari dua sebelum ini atas wazan apa? Ifta'ala, penambahan 2 huruf pada alifnya dan juga pada ta-nya. Alif dan juga ta. Banyaklah ijtama'a, ikhtara yang mana fi'il kita panggil fi'il yang mana ajwaf. Fi'il ajwaf ini isim fa'il dan isim maf'ulnya sama. Yahtaja yahtaju ihtiyajan muhtajan fahuwa muhtajun wa dhaka muhtajun. Ihtaj la tahtaj muhtajun. Ihtaj la tahtaj muhtajun. Kita dah cerita tentang faedah wazan ataupun function digunakannya. Kita dah bincangkan sebelum ini. Sekarang pada muka surat yang ke-50, 51, 52 menceritakan atas wazan infa'ala. Infa'ala itu penambahan pada alifnya dan juga pada nunnya. Infa'ala. Okey, sebelum ni ifta'ala. Infa'ala ni contoh fi'il sahih in jazaba, in hadara yanhadiru, in hadara yanhadiru inhidaran wa munhadaran fahuwa munhadirun wa zaka munhadarun. Inhadir la tanhadir munhadarun. Okey, inhadara mana apa? Turun. Inhadara ni fi'il sahih, tak ada huruf ilat. Kalau inharafa ni munharif. Inharafa maknanya munharif ni orang yang melencong, menyimpang daripada kebenaran. Inharaf. Kalau kitab-kitab terdahulu, kitab Taurat, Injil telah munharaf. Munharaf makna apa? Telah diselewengkan. Okey. Indaraja yang dariju maknanya indaraja yang dariju makna termasuk. Ada perkataan ter. Kemudian indarasa makna terhapus, telah pupus, terhapus. Insarafa telah selesai. Insarafatis solah, telah selesai solat. Okey. Intalaqa wa intalaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum. Intalaqa makna telah berangkat, telah pergi. Dalam perjalanan Nabi Musa dan juga Khidir alaihi wassalatu wassalam, fantalaqa hatta idza rakiba, fantalaqa hatta idza laqiya, fantalaqa hatta idza ataya. Jadi fantalaqa
maksudnya telah berangkat, telah pergi. In akasa. Akas makna terbalik, akasa terbalik. Songsang terbalik. In akasa terbalik. Okey. In fataha. Fataha makna buka, in fataha terbuka. Qasama makna bahagi, membahagikan. Bila in qasama terbahagi. Nampak? Yan qasimu ila qismain, terbahagi kepada dua bahagian. Itu mengenai dengan fi'il sahih. Pada muka surat 51 fi'il mudha'af yang ada sabdu yang ditasydidkan. Okey? Contohnya in fadda yanfaddu infidadan. In fadda yanfaddu infidadan wa munfaddan fa huwa munfaddin wa dhaka munfaddun in fadda la tanfadda munfaddun. Jadi jelas bila mana pada isim bila pada fi'il amarnya kita ambil fi'il mudhari' yanfaddu, maka ya itu dibuang dan harful mudhara'ah dibuang dan digantikan dengan alif hamzah wasal. Alif tanpa hamzah dipanggil hamzah wasal. Kemudian dot tersebut fi'il amar dimatikan, tetapi bila dia musyaddad yang disabdu, maka dot tersebut berbaris fathah. In fadda macam madda yamudu mudda fi'il amar fi'il amar. Nampak jelas di sini la tanfadda tak boleh dimatikan bila musyaddad, bila bersyaddah sabdu perlu difathahkan. Jelas yanfaddu bila isim fa'il, ya tu huruf mudhara'ah buanglah pada fi'il mudhari' tu, ganti dengan mim. Munfaddun. Nampak? Munfaddun isim fa'il, isim maf'ul sama, tidak ada perubahan. Jelas munfaddun. Jelas. Isim fa'il, isim maf'ul sama. Cuma bila sebut infadda ni makna benda yang terpecah, terbuka, terbelah. Okey, infadda. Jadi bila sebut infadda, munfaddun adalah orang yang memecahkan boleh, orang yang dipecahkan boleh. Nampak? Injarra maknanya tertarik pun boleh, tersesat pun boleh. Injarra. Jarra makna tarik, heret, seret, jarra. Bila injarra tertarik, terseret. Nampak? Inhatta makna turun. Inhatta. Yanhattu inhitatan. Turun, kejatuhan. Inhitatul muslimin. Kejatuhan orang-orang Islam. Inhitat. Okey. Inhalla, terungkai. Terungkai ataupun terurai. Inhalla yanhallu inhilalan. Kemudian insyaqqa makna terbelah. Terbelah. Insabba, tercurah. Sabba makna mencurahkan. Bila insabba makna tercurah. Indhamma makna bergabung, berhimpun, berpelukan. Dham. Tapi bila indhamma tergabung, makna benda yang digabungkan. Indhamma yang digabung tergabung, makna benda yang bergabung. Infakka makna benda yang terlepas. Infakka kalau lawan kepada infakka infakka makna idgham. Idgham makna benda yang dicantumkan. Idgham masukkan satu huruf ke satu huruf idgham. Bila tak idgham makna munfak. Infak makna benda yang infakka yang tidak diidghamkan. Benda yang tidak diidghamkan. Itu kita panggil infak. Infakka atau munfak. Okey? Jelas Boleh? Fatih Haris? Okey. Seterusnya pada muka surat yang ke-52 ada yang fi'il ajwaf, ada yang fi'il naqis atas wazan in fa'ala. Ini kita perlu tahu bila mana atas wazan fi'il ajwaf, fi'il naqis ni selalu cukup rumit.
perlu kita hafal sungguh-sungguh. Kita hadamkan sungguh-sungguh. Boleh? Contohnya inhaza. Inhaza yanhazu. Inhaza yanhazu maknanya kita berpihak. Inhaza, kita mengambil bahagian inhaza. Okey. Kalau inqada yanqadu inqiyadan, makna taat, patuh, tunduk kepada perintah Allah. Inqiyad lillah, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Bila mana fi'il naqis tu fi'il ajwaf. Ajwaf ni apa? Yang ain fi'il li huruf illat. Okey. Bila lam fi'il huruf illat dipanggil fi'il naqis, ini juga perlu dihafal. Sebab apa? Selalunya akan berlaku kecelaruan. Baca kitab kita tak tahu isim fa'il isim maf'ul. Jadi injala. Contoh inqada yanqadu inqiyadan wa munqadan fahuwa munqadun wa zaka munqadun inqad la tanqad munqadun. Isim fa'il isim maf'ul tetap sama. Munqadun. Orang yang taat, orang yang ditaati, sirahnya sirah sama. Munqadun. Jelas okey. Kemudian injala yanjali injilaan. Di sini ada sedikit perbezaan pada isim fa'il isim maf'ul. Isim fa'il munjalin, maknanya benda yang jelas. Bila mana isim maf'ul munjalan, ada ya, ada rumah ya yang berbaris fathah, bermaksud benda yang dijelaskan. Munjalin, benda tersebut menjelaskan benda yang sudah jelas, nampak. Tapi yang dijelaskan jadi munjalan, isim maf'ul. Inqadha yanqadi, makna telah selesai, telah habis, telah selesai, telah melewati. Bila mana isim fa'il, orang yang telah selesai, munqadin. Munqadan makna perkara tersebut telah diselesaikan, munqadan. Nampak Inhana makna apa? Inhana makna tunduk. Kita daripada qiyam, berdiri semayang, qiyam nak rukuk tu, kadang-kadang qiyam orang tak berdiri tegak, dia tunduk. Tunduk tu makna dia bengkokkan. Makna bongkok. Bongkok. Inhana yanhani inhina. Munhanin maknanya orang yang bongkok, munhanan orang yang dibongkokkan. Jelas Kita terus berpindah kepada faedah wazan pada safhah ke mi'ah wa arba'ah wa ishrun, iaitu 124. Page yang ke 124. Kita lihat faedah wazannya. Dia letakkan di sini faedah wazannya ada satu, iaitu limutawa'ati fa'ala. Tak menunjukkan kita panggil kesan daripada fi'il, pengaruh fi'il ataupun akibat sesuatu fi'il, perbuatan. Contohnya kasartu zujaja, aku telah memecahkan kaca, maka fankasara, maka terpecahlah kaca tersebut. Nampak? Mempunyai faedah wazan terpecah. Tapi bukan semua makna macam kita sebutkan tadi, kalau insarafa telah selesai, bukan terselesai, setelah selesai. Inhana telah bongkok, dia bukan makna terbongkok, bukan. Jadi tengok, bergantung kepada ayat lah. Okey. Sekarang kita dah habis menceritakan faedah wazan ni. Faedah wazan yang mana berlaku penambahannya pada dua huruf. Okey, dua huruf. Yang satu huruf kita selesaikan, ada tiga. Yang dua huruf apa dia? Tafa'ala. Yang dua huruf apa dia? Tafa'ala. Okey. Kemudian ifta'ala, dua huruf. Infa'ala, tiga. Kemudian apa lagi? Tiga. Kemudian tafa'ala, empat. Tafa'ala tadi, tafa'ala. Okey, ada empat. Yang kelimanya adalah if'alla. If'alla ni penambahan berapa huruf? Penambahan dua huruf juga. Apa benda? Pada huruf alifnya
dan juga pada huruf lamnya. Lam dia ada tasydid, sabdu tu musyaddad. Maknanya ada dua lam lah. Jadi lam yang pertama tu lam asal. Yang kedua tu adalah lam yang ditasydidkan, bermaksud lam tersebut penambahan. Alif dan juga lam. Okey. Bila sebut atas wazan if'alla ni, dia untuk apa sebenarnya atas wazan if'alla ni? If'alla ni boleh dikatakan kadang-kadang untuk warna ya. Kadang-kadang untuk warna. Di mana di buku surat sini? Boleh bagi tahu page nombor berapa untuk wazan if'alla kalau jumpa? Ustaz tak jumpa di sini. Tadi sedang mencari juga tapi tak jumpa atas wazan if'alla. Ha? Okey, pada muka surat wahid wasitun, iaitu 61. Sudah jumpa pada muka surat 61. Dia tersembunyi di situ. If'alla. If'alla ni kita boleh lihatlah. Dia kebanyakannya warna aja, kebanyakannya macam ibyadda, yabyad, ibyadda, ibyadda, yabyaddu, ibyidadan, wa mubyaddan, fahuwa mubyaddun, wa dzaka mubyaddun. Makna isim fa'il, isim maf'ulnya sama. Okey, jelas isim fa'il, isim maf'ulnya sama. Fi'il amar ibyadda. Fi'il amar macam tadi juga, iaitu kita ambil fi'il mudhari', yabyaddu, kita buangkan harful mudhara'ah ya yang di awal itu, gantikan dengan hamzah wasal ataupun alif tanpa hamzah, dipanggil alif tanpa hamzah, iaitu hamzah wasal. Kemudian di hujung step yang kedua, kita tak, step pertama buangkan harful mudhara'ah fi'il mudhari', yabyaddu, buangkan ya, gantikan dengan alif ataupun hamzah wasal. Kemudian di akhir, step yang kedua, di akhir tak perlu kita sukunkan, kita fathahkan dia. Jadi ibyadda. Sebab apa perlu fathah? Fi'il amar kena sukun. Bila mana fi'il amar untuk yang mudha'af, yang huruf yang bertasydid di hujung ini, perlulah kita fathahkan, tak perlu kita sukunkan. Jelas pada muka surat yang ke-61. Okey. Fi'il amar la taf'al la. La taf'al la. Asalnya la tabyad, la tabyadda. La tabyadda. Asalnya mati. Bila mana lam nahi ni, la tabyad, la tabyad, asalnya mati, tetapi kita baris ataskan dia la tabyadda. Okey, jelas Maknanya apa? Contohnya ibyadda maknanya menjadi putih. Okey. Ihmarra makna menjadi merah. Ikhdarra menjadi hijau. Ismarra menjadi warna coklat. Iswada menjadi warna hitam. Okey. Ishhabba menjadi warna kelabu. Isfarra menjadi warna kuning. Semua warna. Tapi ada satu wazan, ada beberapa juga perkataan yang tidak ada apa? Bukan pada warna. Contoh, i'wajja. I'wajja atas wazan if'alla. Maknanya bengkok. Menjadi bengkok. I'wajja. Ighbarra menjadi debu. Berdebu maknanya. Ighbarra maknanya menjadi debu, berdebu. Okey. Boleh Jadi kita terus kepada faedah wazan. Pada muka surat mi'ah wa khamsah wa ishrun, iaitu pada muka surat 125. Okey. Sahabat-sahabat boleh lihat di sana buku surah kita, tasrif 125. Tengok dia bagi contoh. Iswaddat wujuhul kuffar fil akhirah. Untuk apa ni? Lil mubalaghah. Untuk mubalaghah. Makna di akhirat nanti wajah orang-orang kafir ni menjadi hitam. Dalam Quran pun ada yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Nampak? Yauma tabyaddu wujuhun, pada hari menjadi apa? Yauma tabyaddu wujuhun, pada hari menjadi putihnya wajah, wa taswaddu wujuh, dan juga menjadi hitamnya wajah. Pada hari tersebut ada muka putih, ada muka hitam. Ni untuk wazan apa ni?
yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Makna iswadda untuknya faedah wazannya untuk apa? Function dia untuk mubalaghah. Makna pada hari yang sangat hitam muka dan sangat putih muka. Okey, nampak? Kemudian yang kedua faedah wazan lidalalah ala dukhul fi sifat, menunjukkan masuk pada sifat. Contoh isfarra ar-ruzzu, iaitu menjadi kuninglah beras tersebut. Aruz, ruz tu makna beras. Isfarra menjadi kuning. Boleh menjadi kuning. Bila sebut tentang atas wazan if'ala ni, dia sudah pasti dia fi'il lazim. Apa fi'il lazim? Fi'il lazim yang fi'il yang tidak ada maf'ulun bih. Sebab tu kalau kita tengok contoh dia, isfarra ar-ruzzu, telah menjadi kuning oleh beras. Dia tak ada maf'ul. Tidak ada maf'ul. Okey. Iswaddat, telah menjadi sangat hitam. Wujuhul kufar, muka orang-orang kafir. Muka orang-orang kafir menjadi sangat hitam. Fi'il lazim, ada fi'il, ada fa'il, tidak ada maf'ulun bihnya. Okey, jelas Sekiranya tuan-tuan ada persoalan, tinggalkan di ruang komen supaya kita dapat share, kongsi sama-sama, dan diharapkan dapat sebarkan pengajian kita ni seluruh alam. Sebab apa? Faedah wazan ni penting. Fi'il, penambahan satu huruf kita telah selesai, penambahan dua huruf, semua ada 5, kita telah bincangkan kesemuanya sekali. Dan berserta dengan faedah-faedah wazan dia. Ini penting, bagaimana cara untuk kita translate. Kita translate buku, untuk kita memberi satu terjemahan yang betul, berhajat, perlu kepada faedah-faedah wazan ni, function dia, fungsi dia. Jelas Ada persoalan, tinggalkan di ruangan komen. Kemudian kita masuk kepada penambahan berapa huruf? Penambahan yang 3 huruf. Ya, 3 huruf penambahan 3 huruf. Okey. Kita lihat penambahan 3 huruf ni. Di mana pada muka surat 61 juga. Kalau sekiranya ada faedah wazannya atas wazan if'ala. Kalau ada faedah wazan, sila beritahu di ruangan pada muka surat berapa, atas wazan if'ala, yaf'alu. Kalau ada faedah wazannya di buku Surah Al-Fatih ni, sila berikan, tulis pada muka surat page yang keberapa ya, supaya kita dapat share bersama sahabat-sahabat. Ustaz cari tak ada di sini. Tak ada, cukup atas wazan if'ala je. Dia tidak ada atas wazan if'ala. Kalau ada kita boleh share, tak ada masalah. Sama-sama kita dapat berkongsi pada tengah hari yang mulia ini. Ya, sahabat-sahabat sekalian. Kalau tak ada pun tak mengapa, tidak menjadi masalah. Okey, kita lihat pada muka surat 128. Ada atas wazan if'ala. Tapi faedah wazannya hanya satu sahaja ya. Faedah wazannya apa dia? Dia untuk lil mubalaghah faqat. Only untuk mubalaghah. Mubalaghah ni apa? Berlebih-lebihan. Contoh, kita akan bagi contoh. Contohnya ihmarra wajhu Zaidin. Menjadi sangat merah, itu mubalaghah. Sangat merah, menjadi sangat merah muka Zaid. Ini juga ihmarra wajhu Zaidin. Pada muka surat 128 faedah wazan hanya satu. Pada tasrifnya kita boleh lihat pada muka surat yang ke-61. 61. Apa dia tu? Iaitu ihmarra, yahmaru, ihmiraran, muhmarun, isim fa'il, isim maf'ul sama, ihmarra, fi'il amar dia. La tahmarra, muhmarun, iaitu menjadi sangat merah. Okey. Ini juga fi'il lazim. Fi'il lazim, dan juga fi'il lazim ini sudah pasti tidak ada maf'ulun bih, menjadi sangat merah muka Zaid.
menjadi ismarra. Wajhu Zaidin, menjadi sangat coklat muka Zaid. Contohnya lah, itulah. Kita panggil apa? Kalau isharra menjadi warna sawo-sawo matang lah. Kuning coklat begitu. Okey. Jadi ini semua kebanyakan untuk warna lah. Ya, tuan-tuan dan juga sahabat-sahabat sekalian yang mengikuti program kita pengajian sorof 3 bulan ni. Ini sangat penting lah. Sorof ni banyak tekan tentang verb. Verb ni fi'il. Bagaimana cara nak guna, bagaimana tasrif, perlu dihafal, tidak akan berubah sampai hari kiamat. Perubahan-perubahan fi'il ni. Kalau atas wazan itulah selamanya. Cuma dia adalah, kita akan belajar nanti maklum dan juga majhul. Okey. Kemudian kita terus kepada fi'il yang penambahan berapa huruf? Penambahan 3 huruf je. Kita dah masuk 3 huruf dah. Ya. Iaitu atas wazan istaf'ala. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan. Okey. Mana kita tengok fi'il sahih dia. Fi'il sahih dia. Istabdala yastabdilu istibdalan wa mustabdalan fahuwa mustabdilun wa dhaka mustabdalun istabdil la tastabdil mustabdalun mustabdalun. Okey, istakhraja yastakhriju istikhrajan wa mustakhrajan fahuwa mustakhrijun wa dhaka mustakhrajun istakhrij la tastakhrij mustakhrajun mustakhrajun. Okey, jelas sahabat-sahabat yang dihormati sekalian, kita boleh kejutkan sahabat-sahabat kita, berikan kesedaran kepentingan ilmu sorof ni kepada mereka yang tak mengikuti pengajian kita pada tengah hari yang mulia ini. Pada muka surat Safhah Arba'ah wa Khamsun, muka surat 54. Okey. Tuan-tuan sekalian, kalau kita lihat pada muka surat 54 atas wazan istaf'ala. Okey istaf'ala. Istaf'ala yastaf'ilu. Itu fi'il sahih dia banyaklah. Istabdala, yastabdilu, istabsyara yastabshiru. Okey. Istab'ada yastab'idu. Istahsana yastahsinu. Cara terjemahan dia kita lihat kalau istabdala ni makna minta menggantikan. Selalunya dia talabul fi'li. Alif sin ta ni dia lebih kepada talab. Nanti kita akan bincang selepas ini faedah wazan dia banyak tau. Tapi yang selalu diguna sebelum kita masuk perbincangan faedah wazan, saya nak sebutkan di sini mengenai dengan apa? Yang selalu digunakan talabul fi'li. Iaitu talabul fi'li apa? Minta. Permintaan, demand. Istabdala minta ganti. Okey. Istabsyara dia makna berasa senang, berasa selesa, istabsyara. Okey. Istab'ada makna dia menganggap jauh. Menganggap jauh ni makna apa? Makna tak logik lah, menganggap jauh. Kalau buah pemikiran, kita panggil pendapat ini pendapat yang mustaba'ad. Mustaba'ad yang mana dianggap jauh. Dianggap jauh makna pendapat yang tak relevan, tak logik. Okey. Kalau la yastab'id, la yastab'id maknanya pendapat tersebut pendapat yang tidak dianggap jauh, makna pendapat tersebut logik. La yastab'id, tidak dianggap jauh, makna logik lah, makna dekat. Okey. Makna dia boleh juga menganggap. Istihsana, istihsan dalam usul fiqh ada dipanggil mazhab Syafi'i, kita tidak terima tu konsep ni, tapi mazhab Hanafi terima. Dipanggil apa? Istihsanan. Istahsana yastahsinu istihsanan. Istihsan, mazhab Syafi'i kita tidak terima konsep istihsan. Tapi sebenarnya mazhab Syafi'i pun ada ambil konsep istihsan, tapi tak secara directly lah. Walaupun dia mengambil konsep tu istihsan, mazhab Hanafi ambil betul-betul istihsan. Tak boleh dibolehkan akad salam. Contoh saya bagi contoh. Sebab apa? Akad
contohnya akad istisna. Istisna ni maknanya kita tempah baju ke orang, tempah baju ke orang. Bila kita tempah baju ni, kain daripada kita, betul kain daripada kita, bukan kain daripada kita, kain daripada dia. Contoh, kita minta tempahan baju. Kalau kain daripada kita dipanggil akad salam. Kalau kain daripada orang yang buat, dia yang jahit, kain pun daripada dia, semua daripada dia, itu dipanggil akad istisna. Mazhab Syafi'i sebenarnya tak sah tu. Mazhab Syafi'i tak sah. Tapi mazhab Hanafi dia sah disebabkan atas konsep istihsanan. Okey. Tapi dalam mazhab Syafi'i pun sebenarnya dia mengatakan sah juga. Okey Jelas Boleh faham Tak ada masalah. Istahqara. Istahqara. Istahqara ni makna menganggap benda tadi remeh. Anggap. Haqara ni makna hina. Benda kecil, benda remeh. Kalau menganggap, tambah alif sinta. Istahqara yastahqiru makna menganggap benda remeh, benda enteng, benda kecil. Okey. Istadbara makna membelakangi. Okey, istarosyada makna minta petunjuk, minta ditunjukkan. Nampak? Ista'mala makna menggunakan, isti'amal penggunaan. Okey, istaghfara, yastaghfiru istighfar. Istighfar makna apa? Istaghfara yastaghfiru istighfaran. Istighfar makna minta ampun kepada Allah. Nampak? Minta ampun kepada Allah, istighfar. Istaqbala, istaqbal. Istaqbala yastaqbilu istiqbal. Istiqbalul qiblah, menghadap ke arah kiblat. Okey. Itu fi'il sahih. Ada yang keduanya dipanggil sebagai fi'il istaf'ala yastaf'ilu juga, tetapi fi'il ni fi'il ajwaf. Yang ain fi'il ni huruf ain lat. Ni perlu diingat ni, perlu hafal. Istaraha yastarihu istirahatan wa mustarahan fahuwa mustarihun wa zaka mustarahun. Istarih la tastarih mustarahun mustarahun. Okey, maknanya apa? Istaraha yastarihu istirahatan, maknanya istirahatlah, istirahat. Okey. Istabaha yastabihu istibahatan, mustabah. Maknanya apa? Menganggap benda tersebut adalah harus mubah. Menganggap benda tersebut mubah. Itu dipanggil sebagai istibah. Istibahah. Istabaha mana menganggap benda tersebut harus, boleh. Okey. Istajaba yastajibu istijabatan, makna menjawab, istajaba. Okey. Kalau ajaba yujibu, ajaba yujibu ijabatan makna menjawab, jawab soalan, ajaba yujibu ijabatan. Tapi kalau istajaba yastajibu makna mustajab. Mustajab makna apa? Diterimalah, mustajab. Istajaba yastajibu istijabatan. Isim maf'ul dia mustajab. Mustajab. Tu isim maf'ul. Isim fa'il. Isim fa'il mustajibun. Okey, jelas Mustajibun isim fa'il. Iaitu kalau mustajabun isim maf'ul, makna doa dia mustajab, doa dia diterima Allah. Mustajabun. Jelas. Istahala yastahilu istihalatan makna mustahil, benda yang mustahil. Okey. Istakhara yastakhiru istikharah. Istikharah kita minta kebaikan, istakhara. Istakhara kita minta apa? Minta kebaikan, istikharah. Sebab tu sembahyang istikharah nak minta kebaikan yang mana yang terbaik antara dua benda. Solat istikharah. Boleh Istasyara yastasyaru adalah minta syur. Apa makna minta syur? Maknanya mesyuaratlah. Istasyara yastasyiru istisyaratan maknanya minta syur. Minta syur ni apa? Mesyuaratlah. Dalam mesyuarat kita minta syur, minta pendapat. Jadi istasyara. Boleh ista'azah yasta'izu makna minta perlindungan. Okey. Isti'azah. Isti'azah, kalimah isti'azah apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu kalimah isti'azah, kalimah perlindungan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, minta berlindung daripada syaitan. Ista'ara yasta'iru isti'aratan maknanya meminjam. Okey. Istaghatha yastaghithu istighathatan
maksudnya minta tolong. Okey, istighasah, minta tolong. Istaqama yastaqimu istiqamatan, makna lurus. Konsisten, lurus. Istiqamah, bahasa Melayu pun istiqamah juga, konsisten, perterusan. Itu perlu dihafal tu. PL dia. PL, isim fa'il, isim maf'ul semua. Kemudian ada ketikanya kita panggil PL atas wazan istaf'ala ni, dia fi'il misal. Jelas tuan-tuan, fi'il misal. Fi'il misal perlu ingat tau. Istaujaba yastaujibu istijaban wa mustaujaban fahuwa mustaujibun wa dzaka mustaujabun istaujib la tastaujib mustaujabun. Okey. Istaujaba yastaujibu makna menganggap wajib, menganggap benda tersebut wajib. Boleh. Ataupun berhak boleh juga. Istaujaba maknanya berhak ataupun menganggap wajib. Istauda'a yastaudi'u istida'an. Istauda'a ni apa? Mustaudi' ataupun mustauda'. Mustaudi'. Okey. Istauda'a yastaudi'u istida'an. Makna minta supaya dijadikan wadi'ah benda tadi. Istauda'a yastaudi'u. Nampak tak? Maknanya untuk kita kata apa tadi? Untuk diwadi'ahkan. Nampak? Untuk kita minta diwadi'ahkan harta tadi. Apa? Minta disimpankan harta tadi. Wadi'ah. Okey. Istauda'a. Boleh Kalau istawrada yastawridu istirad. Makna import. Mengimport sesuatu barang. Okey. Jelas. Istawrada yastawridu istirad. Kalau istau'aba yastau'ibu, makna kandungan dia, mengandungi apa dalam tu. Isi dia. Faham? Istauqada yastauqidu istiqadan, maknanya apa? Makna menyalakan, menyalakan api. Jelas. Istaulada yastaulidu, beranak, bersalin. Boleh Istauqada yastauqidu istiqadan, maknanya minta dinyalakan api. Boleh. Istai'asa makna putus asa, istai'asa. Istaiqadha makna bangun daripada tidur. Istaiqana minta keyakinan, meyakinkan. Yakin. Benar-benar yakin. Okey. Jelas Tak ada masalah. Seterusnya, PL naqis ni perlu hafal ni, PL naqis ni. Tak ada cara lain lah. Cara ni lah, cara untuk kita tahu, kena hafal. Apa dia? Contoh, istahda yastahdi istihdaan, minta petunjuk. Okey, istasna yastasni istisnaan, pengecualian. Istahya yastahyi istihyaan, malu. Istihya ni makna malu. Allah Ta'ala kata wallahu la yastahyi minal haqq. Istahya yastahyi, lepas dia mesti ada min. Tapi bukan terjemah daripada, terjemah kepada. Wallahu la yastahyi minal haqq. Allah Ta'ala tak malu. Minal haqq bukan daripada perkara kebenaran. Allah Ta'ala tidak malu minal haqq. Wallahu la yastahyi minal haqq. Allah Ta'ala tidak malu terhadap kebenaran, benda yang benar. Kena ceritakan, tak perlu malu. Istada'a makna yastada'i istida'an, makna menarik. Istida'a ataupun minta seru, boleh juga. Istarda makna minta redha. Istasqa minta air, minta diberi minum. Istaghna yastaghni istighna, maknanya tidak berhajat. Istighna maknanya dia rasa kaya, tak berhajat lah. Tak perlulah, bahasa Melayu tak perlu, tak berhajat. Sebab istighna makna kaya, terkaya. Istafta maknanya minta fatwa, minta nasihat, minta fatwa. Istafta yastafti istiftaan. Okey. Istalqa makna baring terlentang, tidur terlentang. Boleh. Istaufa makna memenuhi, sempurna. Istaufa.
Itu semua fi'il naqis. Fi'il naqis ni kita perlu ingatlah. Istasna, yastasni, istisnaan, wa mustasnan, fahuwa mustasnin, wa zaka mustasnan, istasni, la tastasni, mustasnan. Okey. Jelas? Kalau atas fi'il mudha'af istamarra yastamiru istimraran fahuwa mustamarran fahuwa mustamirun wa zaka mustamarrun istamirra la tastamirra mustamirun. Okey. Istamarra ni maknanya istimrar, berterusan, selalu. Kalau istahabba yastahibu, menjadi cinta, menjadi kasih, istihbaban. Kalau istahaqqa yastahiqu, makna berhak, menjadi hak dia, berhak. Okey. Istadalla yastadilu, istidlal mengambil dalil, menjadikan ia dalil atau mengambil dalil. Istaradda yastaridu, makna menarik kembali. Istaraqqa, makna menjadikan ia hamba. Istaraqqa yastariqu. Istadhalla, makna minta berteduh. Ista'adda, makna bersiap siaga, bersiap sedia. Ista'adda yasta'idu isti'adadan. Okey, istaqarra makna tetap. Istaqalla yastaqilu istiqlal yaumul istiqlal, hari merdeka. Jadi istiqlal makna kemerdekaan, istaqalla makna merdeka, berdikari. Okey, itu maksud dia. Jadi faedah wazan dia banyak. Kita boleh lihat faedah wazan ni pada muka surat yang ke berapa? 100 berapa? Pada muka surat yang ke 127. Faedah wazan ada 7. Nanti kita akan bincangkan insya-Allah pada keesokan harinya. Faedah wazan ada 7. Okey? Kita akan bincangkan esok insya-Allah faedah wazan atau wazan istaf'ala yastaf'ilu. Semoga Allah Ta'ala beri kefahamanlah kepada kita untuk perbincangan saraf kita pada tengah hari yang mulia ini. Okey? Dan semoga Allah Ta'ala beri kesihatan kepada kita lah, supaya kita terus hidup dalam keadaan afiah, sihat. Cukup sekadar itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kefahaman.